Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidil jinni wal bashar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa uhadhdhirukum yawman abusan qamtarira. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم. وعن Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع والمسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. Alhamdulillah, segala puji-pujian dipanjatkan kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Al-Mabu'uth Lirrahmah, Nabi yang dihantar sebagai utusan kedatangan rahmat kepada sekalian alam ini. Pertama-tama mimbar mengajak marilah kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kita kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Kerana hanya sahaja takwa menjadi kayu ukur di sisi mahkamah Allah, menentukan kita menjadi golongan berjaya ataupun golongan gagal di dunia dan di akhirat nanti. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, politik dan kepimpinan satu amanah yang akan dipersoalkan. Tajuk khutbah kita pada hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, golongan sarjanawan mendefinisikan bila membicarakan tentang politik, ianya adalah satu aktiviti yang melibatkan soal pentadbiran negara dan persaingan untuk mempertahankan ataupun mendapatkan kuasa. Ia adalah satu definisi daripada definisi yang lebih luas lagi. Di dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan tentang makna politik ini di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Antara istilah yang digunakan adalah khalifah. Allah mengisyaratkan dalam surah Baqarah ayat 30, surah Yunus ayat 14, Al-Hizb surah Al-Maidah ayat 56, Syura dalam surah Syura ayat 38, Al-Mulk dalam surah Yusuf 101, Wali dalam surah An-Nisa, dan lain-lain lagi yang begitu banyak istilah. Istilah-istilah ini menunjukkan kepada prinsip kuasa pemerintahan ataupun urusan pentadbiran. Jadi politik di dalam Islam, kata Asy-Syaikh Ibn Taymiyah Al-Harrani di dalam kitab beliau As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik di dalam Islam dianggap sebagai wasilah ataupun jalan yang boleh membawa kepada maksud tercapainya matlamat memertabatkan agama. Islam tidak pernah memisahkan
antara pentadbiran dan juga agama. Ibnu Taimiyah Al-Harrani membicarakan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kuasa dalam politik dan harta tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Al-Imam Mawardi rahimahullah taala menyatakan dalam kata yang lain, untuk kemaslahatan dunia dan agama dalam perkataan yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, Islam tidak pernah memandang enteng, tidak pernah memandang sepi. Islam adalah satu agama yang mengajar kita mengurus kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Islam adalah satu way of life, satu cara hidup. Bagaimana mungkin Islam mengenepikan perkara yang penting ini? Lihatlah sejarah bagaimana setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah yang berlaku? Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan jenazah baginda yang mulia, perkara pertama yang telah berlaku di kalangan sahabat adalah perbincangan untuk memilih siapakah pemimpin. Di saat dan ketika itu, golongan Ansar telah berkata, Amirun minna wa amirun minkum. Baginda Nabi biasanya memasangkan antara kita, antara Muhajirin dan Ansar di dalam medan peperangan dan berbagai perkara. Jadi untuk membincangkan tentang kuasa pentadbiran ini, seorang amir daripada kami, seorang amir daripada kamu. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, pada saat dan ketika itu ada golongan yang telah mengambil sikap tawakuf untuk berhenti daripada membincangkan perkara ini. Saat dan ketika itulah Umar radhiyallahu taala al-Faruq telah mengambil satu kedudukan yang begitu hebat menyatukan umat Islam. Umar radhiyallahu taala anhu, kisah ini dibincangkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah taala dalam Tarikhul Khulafa, telah memanggil mereka untuk berkumpul. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu telah berkhutbah ataupun telah menyampaikan satu pidato yang hebat. Umar radhiyallahu taala anhu telah menceritakan tentang kelebihan Abu Bakar. Thaniyatnain fil ghar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang bersama dengan Nabi di dalam gua, dan terus menceritakan kelebihan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada saat dan ketika itu masih diam. Tetapi Umar radhiyallahu anhu terus berhujjah, menyatakan bahawa untuk kuasa ini, orang yang layak untuk kuasa ini, untuk memegang tampuk pemerintahan ini adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan beberapa isyarat baginda Nabi untuk menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Contohnya, baginda Nabi SAW ketika sakit dan gering telah mengisyaratkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi imam kepada umat Islam. Saat akhir baginda Nabi melihat daripada jendela dengan air mata, baginda Nabi SAW dengan kepuasan dan ketenangan melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin umat ini. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, perbincangan yang begitu panjang didatangkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, namun ringkasnya, Islam tidak pernah memandang enteng dalam soal memilih pemerintah ataupun memilih penguasa pemimpin kita. Setelah selesaikan isu ini, maka jenazah baginda Nabi SAW dimakamkan. Tetapi baginda Nabi SAW telah meninggalkan umat ini pada saat dan ketika itu. Golongan yang memikirkan bagaimana menyelamat daripada perpecahan. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu sedia mengambil tanggungjawab untuk menjadi pemimpin? Bahawa kurhun. Sedangkan dia tidak sedia sebenarnya. Tidak sedia, tidak suka kerana bebanan dan tanggungjawab ini. Dalam sepotong hadis baginda Nabi SAW menyatakan kaki pemimpin di yaumul qiyamah tidak akan bergerak sehingga disoal tentang amanah kepimpinan yang diberikan kepadanya. Berat. Soalan yang akan ditanya, mas'ulun setiap seorang.
Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menasihati sebahagian sahabat untuk menghindari daripada tanggungjawab ini. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, namun Abu Bakar mengambil tanggungjawab tersebut. Dalam khutbah yang pertama dia mengatakan, jika aku berada di atas jalan kebenaran, bantulah aku. Jika aku melakukan kesalahan, perbetulkanlah aku. Al-Imam, pemimpin Islam. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, politik dalam Islam menyatukan. Politik dalam Islam tidak sepatutnya memisahkan. I'tisam, penyatuan di kalangan umat Islam tidak sepatutnya dipisahkan dengan apa tajuk sekalipun. Kekuatan perhubungan kita atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu payung yang sudah cukup hebat, tidak mungkin dan tidak patut dipisahkan atas nama tiket apa sekalipun. Sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, seterusnya kepimpinan. Antara ciri-ciri seorang pemimpin yang selayak untuk dipilih, isyarat ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam kisah, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang kamu ambil sebagai untuk sesuatu tugas adalah orang yang mempunyai dua sifat, al-qawi, al-amin. Apakah yang dimaksudkan dengan al-qawi, al-amin? Para ulama membincangkan tentang makna al-qawi, al-amin. Al-qawi yang pertama, orang yang mempunyai kekuatan. Apakah itu kekuatan? Nabi pernah menasihati kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika membincangkan tentang perkara kepimpinan ini. Baginda Nabi mengatakan, anta dhaif, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah, mudah dipengaruhi, kamu tidak layak untuk tugasan ini. Tugasan untuk menjadi pemimpin bukan untuk semua orang. Sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, Al-Qawi yang ada dalam perbahasan Al-Qawi adalah orang yang berilmu pengetahuan tinggi dalam bidang yang diceburi. Jika ia bidang kepimpinan, maka sepatutnya dia mempunyai ilmu yang mencukupi, bukan sekadar popular ataupun sebaliknya. Kelayakan untuk menjadi pemimpin, kelayakan untuk mentadbir. Jika kita memandang enteng, kita tidak mempunyai masa untuk meneliti perkara ini dengan tenang. Emosi dipermainkan, semangat dibangkitkan sehingga kita menjadi buta untuk melihat dan meneliti. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang penting. Kedua, perkara yang dibincangkan tentang Al-Qawi adalah orang yang mencari, orang yang rajin, orang yang sentiasa berusaha mencari jalan dan bertindak dengan tanpa putus asa. Jika orang yang menjadi pemimpin mudah tersentuh hati, ataupun dengan istilah baru hari ini, koyak, mudah tersentuh hati, merajuk, maka dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dia akan bertindak berdasarkan emosi. Dia tidak akan bertindak berdasarkan keputusan yang sepatutnya, semata-mata dipengaruhi oleh perasaan marah, benci, dendam dan sebagainya. Dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, perkara yang ketiga yang dinyatakan dalam Al-Qawi adalah orang yang bersemangat dan motivasi, yang sentiasa ke hadapan semasa bekerja. Dia mampu memimpin. Jika dia orang yang tidak mempunyai idea, semata-mata meminjam idea daripada orang yang di belakang, dia tak mampu, maka dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Berdisiplin yang keempat. Orang yang tidak berdisiplin untuk diri sendiri pun dia tak layak memimpin. Bagaimana untuk memimpin umat ini? Bersungguh-sungguh untuk melakukan tugasan tersebut. Yang ketujuh, berwawasan. Seorang pemimpin sepatutnya adalah seorang yang mempunyai wawasan, melihat masa hadapan dan mengutamakan objektif. Sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, jika seorang ambil tugasan dan tidak berwawasan,
Apa yang perlu dilakukan? Kita fikirkan kemudian. Maka orang ini tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dia masih belum bersedia untuk menjadi pemimpin. Seorang yang kreatif, bijak mencari jalan keluar untuk sekalian menggunakan sekalian pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah. Seorang yang inovatif, melahirkan idea-idea yang baru, bernas dan berkesan. Seorang yang berani, bertanggungjawab dan boleh mendapati apa sahaja, boleh mendepani apa saja halangan. Kesepuluh, seorang yang kukuh kewangannya, yang stabil, yang tidak terpengaruh. Jika seorang yang mudah dipengaruhi, disuap kerana kekurangan hartanya, maka dia mudah dipermainkan. Berkemahiran tinggi, menguasai kemahiran asas teknikal dalam perkara-perkara dan bidang yang diceburi. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, dalam masa yang terbatas ini, perkara yang kedua yang menjadi ciri penting dalam Al-Qawi dan Amin, Nabi Allah Ta'ala menyatakan seorang yang amin. Jika seorang itu mempunyai amin, tidak mempunyai Al-Qawi, dia akan menipu umat ini. Tidak ada amin tetapi ada qawi, seorang yang cerdik tetapi bukan amanah, maka dia akan menipu umat ini. Tetapi jika dia seorang yang amin, yang amanah tetapi bukan orang yang cerdik, dia akan ditipu oleh orang lain. Dua perkara ini sangat penting. Bila membicarakan al-amin, adalah orang yang berintegriti, jujur dan benar, accountability, yang boleh dipertanggungjawabkan, menepati janji, tidak mungkir janji, tidak berani-berani menabur janji kerana bertanggungjawab atas janji-janji tersebut. Seorang yang bersifat tawaduk, merendah diri, tidak sombong atas apa yang dilakukan. Seorang yang ikhlas, tulus hatinya kerana Allah, bertindak, berpaksikan akhlak yang mulia, tahu menghargai pihak lain, boleh bekerjasama serta mudah bertolak ansur, memiliki syakhsiah dan kepribadian yang mantap, memiliki sifat kepimpinan yang unggul. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, ini adalah antara perkara-perkara yang terkandung dalam perbicaraan Al-Amin. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, jika kita tidak dapat menjumpai kesemua sifat-sifat yang telah kita bincangkan, maka kita perlu melihat apakah mudarat yang paling kurang daripada ciri pemimpin yang akan kita pilih. Kita tidak boleh memandang enteng tentang perkara ini. Sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, bagi kita pula sebagai umat Islam, janganlah jadikan alasan ini untuk memecah belahkan kita. Post di Facebook, bawa hantar gambar kawan kita semata-mata kerana dia berpihak dia berpihak kepada parti lawan kita. Ini satu perkara politik yang berpolitik dengan cara yang tidak matang, memecah belahkan adik-beradik keluarga semata-mata kerana berbeza parti politik. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, setiap yang kita lakukan dalam agama akan dipersoalkan. Setiap perkara yang kita lakukan, lakukanlah dengan rasional, bukan dengan semata-mata semangat, ataupun kita ini mudah disogok dengan itu dan ini. Berfikirlah dengan rasional. Setiap undi kita menentukan siapa yang kita pilih. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, Allah berfirman dalam Quran menyudahi khutbah kita pada hari ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan dalam firman-Nya yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyil azim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 13 dan surah Ali Imran ayat 14, wa'tasimu, berpegang teguhlah sekalian kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Ini perintah Allah yang wajib. Penyatuan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu, jika tidak berlaku penyatuan, Ansar dan Muhajirin telah pun berpecah belah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, firqah-firqah yang sesat, kalau kita kaji dengan teliti, Syiah tidak wujud asalnya persoalan akidah, persoalannya adalah politik. Khawarij tidak berpisah daripada Sayyidina Ali, persoalan asalnya adalah politik.
Politik yang sebenar adalah politik yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah baginda menyatu padukan umat ini. Kita boleh berpisah, kita boleh berbeza pandangan, tetapi janganlah kita berputus silaturahim atas tajuk tersebut. Semoga Allah menyatukan kita. Untuk itu Allah berpesan, wal takum minkum, hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan umat yang sentiasa mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar. Wa ulaika, kata Allah, mereka itu adalah golongan yang berjaya. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah walil auni wal taysir wal imdad al muwaffiq man syaa min ibadihi ila sabilil huda war rasyad. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inni usikum bi taqwallah fa inna at-taqwa aslul ibadah. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah kathiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. يا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن. قد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله العلي العظيم. وقال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مولانا Sri Paduka yang di Pertuan Agong. Wa kadzalika tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma arham ummat Muhammadin. Allahumma aslih ahwala ummati Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimakumullah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.